nak bagi tahu dia ada buku, dia hantar buku saya, menunjuk dia juga seorang penulis ataupun seorang yang katam membaca buku saya. Baca semua orang boleh baca, hadam dan faham tu yang lain sikit. Tapi tak apalah, puak-puak sesetengah ustaz muda ni memang macam tu, pasal mereka nak famous. Apabila kamu bercerita sesuatu yang orang tak minat dengar, orang tak akan follow dan orang tak akan like. Cuma orang yang sakit dalam dia punya minda, ada sakit kan, dia akan follow walau dia benci. Sebab dia nak celebrate dia punya kebencian, dia nak tomah, so dia follow, dia tunggu apa dia ni nak post, wasting time. Jenis tu pun ada. Cerita atas cerita ya semua, kalau orang kaji balik. Contoh dia, bila orang kata kita tak mau layan mereka punya, mereka kata kita ni tolak hadis, kita ni tolak orang kata tak percaya hadis, tolak hadis kan. Tapi sebenarnya bukan macam tu. Sebenarnya pandangan sejujur daripada aku lah, hampa tak payah follow lah pandangan aku. Maksud dia, bagi aku tu cerita atas cerita, kisah atas kisah, riwayat yang disebut oleh dia ni di dalam kitab ini, riwayat yang disebut oleh dia ni dalam kitab ni, riwayat disebut oleh seseorang ini di dalam kitab ini, mengikut cerita atas cerita. I mean, yes indeed, without doubt, it is nice to know about it, but itu semua adalah cebisan kisah dan tauladan. Yang kita nak cari ni adalah ilmu mengenal Tuhan. Dan nak mengenal Tuhan ni, dia wajib tidak boleh tidak kena mengenal diri kita dulu. So bab ni bukan kita tolak hadis, kita cuma nak bagi tahu saluran ilmu itu tak kena dengan apa yang kita minat. Kita berkehendak untuk ketika ini, pada saat ini, sebab kita tak mau jadi dalam seperti surah 32 ayat 9. Kita tak mau, kita nak bersyukur, kita tak mau jadi orang yang sedikit bersyukur. Dan kita juga tak mau jadi seperti dalam surah 6 ayat 31, golongannya rugi. Sebab dia ada kata, buta di dunia, butalah di sana. Surah Al-Isra, surah 17 ayat 72. Awak boleh rujuk juga surah Al-Hajj, surah 22 ayat 74, surah 22 juga ayat 46. Selanjutnya surah 84 ayat 6, surah 24 ayat 40. Kita tak mau jadi golongan yang dalam ni. So maka kita pergilah belajar ilmu mengenal Allah. Bukan kita tolak hadis, kita tak tolak. Sedangkan kita nak mengaji bab awal agama, iaitu mengenal Allah, awaluddin ma'rifatullah. Bagi mereka yang tak setuju, tak apalah, tak menjadi masalah pun sebenarnya. Tak setuju lah. Tetapi masalah dia hari ni, bila tak setuju, mereka menentang. Mereka tak tahu juga. Sedangkan untuk mengenal Allah ni, wajib tidak boleh tidak, pasal beberapa ayat yang menceritakan tentang pertemuan dengan Allah. Ada ayat-ayat Al-Quran seperti surah 84 ayat 6, surah Ar-Rum, surah 30 ayat 8, surah 41 Fusilat tak salah aku ayat 54, Al-Ankabut 29 ayat 5. Benda-benda ni bila kita dah yakin dengan ayat-ayat ni, kita teliti, makna boleh ada jalan pertemuan dengan Tuhan ni, mengenal Allah ni. So setelah kita yakin bahawa kita memang boleh mengenal Allah, maka sesuailah kita dengan firman di dalam surah 2 ayat
ayat 46. Kita rujuk yang tu. Atau Al-Kahfi ayat 110, atau surah 33 ayat 21, atau surah 18 ayat 103 sampai 105. Maka inilah sebabnya kita nak mengaji, nak mengenal Allah. Sebab insan manusia ni dia pecah. Okey. Roh, bawah roh tu dia ada macam wujud, alam ghaib, ada dan ghaib, wujud, ada dan ghaib, hidup kekal. Dia juga tak makan, tak minum, tak tidur. Dan dia juga mendengar, melihat, mengetahui. Tidak mati, suci, murni, lagi abadi. Sebab ini kita boleh proses dalam maknawiyah. Okey. Jadi bila kita sampai kepada jasad pula, berbentuk nyata, lemah, tiada daya upaya, tidur, didatangi nafsu lapar dan haus, telinga ada pekak, mata ada buta, otak ada tak boleh fikir, hati tak merasa, genap tubuh badan ni lumpuh. So benda ni kita nak kena proses. Itulah bila ramai bertanya pasal alam dekat lepas, alam ni, lepas susah nak jawab benda ni. Sebab yang pertama harus mengenal. Macam kita nak kaji bintang, kaji bulan, kaji itu, kaji ni, ozon ni macam mana, putaran ni macam mana, keadaan angin ni macam mana, paras sejuk ni macam mana. Kita boleh kaji. Tetapi apa salahnya kita kaji yang mencipta tu siapa? Siapa dia? Mana dia? Yang tu dulu. So bab alam ni memang rumit lah. Sebab mereka main tanya macam tu tadi, terus main tanya bab alam insan kamil ni, darjat kamil mukamil ni, macam mana kesempurnaan yang maha sempurna. Persoalan dia itu siapa? Itu sebab sifat 20 ni penting. Kalau kita nak mencerita bab martabat kamil mukamil ni pun, kesempurnaan yang maha sempurna tu siapa dia? Sebab itulah, walau dalam semayang sekalipun sifat 20 itu penting. Kalau tidak kita semayang macam mana kalau kita tolak sifat 20? Ada alam misal, mertabatkan manusia telah menguasai ilmu ma'rifatullah. Itu semua proses dia. Alam ahdiyat, proses bab laisa kamislihi ni macam mana? Orang kata boleh diusul pada surah 112, iaitu surah Al-Ikhlas, Qul-hu tu, ayat keempat. Ada juga yang membabitkan proses dia mengikut surah 42 ayat 11 dan surah Al-Insan. Al-Insan surah 76 ayat 1, tak salah aku. Banyaklah. Wah, dia mertabatkan asma Allah. Alam tu proses pasal alif lam lam ha. Mai alam arwah pula dia mertabatkan af'al Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tu lebih kepada, kalau wali-wali di Jawa tu, dia proses ini membawa kaedah kesedaran bahawa jagat besar atau alam kabir ini terbitnya daripada Nur Muhammad. Itu wali-wali Jawa lah. Jadi kok mana pun nak kena proses alam diri balik lah sebelum kita nak sampai kepada alam-alam ni. Kita proses first sekali mengaji sifat 20. Sebab kalau proses alam wahdat pun sekali yang menceritakan keadaan zat Allah, zat yang telah bersifat. Bukan kalau kata ahadiyat tadi dia belum bersifat, dia laisa kamislihi syai'un tadi. Tapi yang ni yang telah bersifat. Bila telah bersifat ni, dia nak proses macam mana, kena membawa kepada cerita jauhar awal, cahaya yang pertama. Gitu yang sebut tadi lah, wali-wali tanah Jawa tadi, mereka mengambil proses ini melalui mengenal ilmu Nur Muhammad. So sama aja untuk cerita dia. Orang usul dulu bab ni surah 33 ayat 40 dulu.
ni kalau tak mengenal Allah dulu memang susah lah. Mesti kena mengenal diri, lepas tu mengenal Allah, baru kita berproses buat apa sekalipun. Itu sebab sifat 20 penting. Guru kita dulu melawak, dia kata apa? Aku Ahmad tanpa huruf mim, aku Arabi tanpa huruf ain. Dia melawak. Berceramah yang asam lah kita nak letak tak mana sebab kita tak tahu. Jadi benda ni macam ni. Proses pengajian ilmu mengenal Allah ini tak ada kena mengenal langsung dengan orang yang di luar sana. Semua di sini. Proses ma'rifatullah ini tak ada kena mengenal langsung dengan cerita atas cerita, kisah atas kisah, riwayat yang disebut oleh Saidina ni, riwayat yang disebut oleh yang ni menceritakan yang menjadikan babak-babak yang tertulis di dalam hadis. Tak ada kena mengenal dengan ilmu ma'rifatullah. Ilmu ma'rifatullah ini adalah ilmu mengenal diri dan mengenal Allah. So maka mereka serekat jarang hentam kita pada hai dalam Quran. Tulis ayat banyak tentang pertemuan dengan Tuhan. Kita sebut dah tadi ayat-ayat tu. Baiklah, lepas letih, lepas nak relax. Okey. Selamat. Baik, sini.